Green building, bangunan hijau, apa tu? Jika anda nak tahu apa itu green building atau bangunan hijau, ikuti bersama saya selepas ini. Hai, salam sejahtera. Di sinilah tempat saya bekerja, iaitu di Pencawang TNB Tanjung Beach. Pencawang ini merupakan salah satu pencawang dengan kapasiti terbesar di Malaysia yang akan disambungkan dalam sistem grid di Malaysia. Pencawang ini mempunyai kapasiti dengan sebanyak 500 kV ataupun setengah juta voltage. Tinggi kan? Pencawang Tenaga Nasional Berhad ini menerima tekanan elektrik daripada Loji Jana Kuasa Tanjung Beach. Loji Jana Kuasa Tanjung Beach ini menggunakan sumber bahan bakar arang batu. Kita lihat di bahagian sana, bukan lapangan di mana arang batu yang dibawa daripada kapal dikumpulkan di kawasan itu dan seterusnya diproses dan conveyor memasuki ke kawasan kandang di mana proses-proses penjanaan akan bermula. Dalam proses penjanaan di dalam boiler, proses pembakaran akan berlaku supaya turbin dapat menjana elektrik. Lepas penjanaan berlaku, proses bahan bakar yang dibakar di dalam boiler, kemudian asap akan disalurkan ke dalam menara dan seterusnya terbebas ke udara. Ini akan memberi impak kepada pencemaran udara dan juga kesan kepada alam sekitar. Jadi di sini saya ingin melakukan satu perbincangan di mana apakah impak bangunan hijau terhadap alam sekitar, kelestarian hidup dan juga kesihatan manusia. Ayuh sama-sama kita ikuti perbincangan ini bersama saya. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nurul Firdaus bin Muhammad Amil alias Aman. Sekarang saya sedang mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sains Projek dan Kemudahan dengan kepujian di Open University Malaysia. Bagi subjek Mechanical and Electrical System in Building, kami diberi tugasan untuk melakukan perbincangan mengenai green building. Baik, mari kita lihat definisi apa itu bangunan hijau. Green building atau bangunan hijau adalah satu konsep pembinaan yang bercirikan teknologi mesra alam semula jadi. Jadi matlamat utama adalah untuk menjimatkan penggunaan tenaga, penggunaan bahan kita semula dan meminimalkan penggunaan bahan yang boleh mengeluarkan sisa toksik sepanjang jangka hayat yang boleh membahayakan kesihatan manusia. Mari kita lihat apakah impak bangunan hijau. Pertama, ia adalah untuk mengurangkan kesan pembinaan terhadap alam sekitar. Kita tahu setiap kali construction atau pembinaan dijalankan, alam sekitar akan turut terjejas. Jadi macam mana kita nak tahu teknologi bangunan hijau dapat menyelamatkan alam sekitar ataupun sekurang-kurangnya mengurangkan kesan terhadap alam sekitar? Yang kedua, memberikan kesan kesihatan yang baik kepada penghuni bangunan. Elemen ini pun sangat penting kerana penghuni bangunan akan terkesan apabila berada dalam satu bangunan, sama ada dari jangka masa pendek ataupun panjang. Seterusnya, ia untuk mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida ke lapisan ozon. Baik, bagi mencapai hasrat menggunakan teknologi bangunan hijau, kita harus mengetahui prinsip-prinsip reka bentuk bangunan hijau. Yang pertama, dari segi kecekapan tenaga. Kedua, kualiti persekitaran dalaman. Ketiga, perancangan dan pengurusan laman yang lestari. Keempat, dari segi bahan dan sumber. Kelima, kecekapan air. Dan yang keenam, inovasi.
Berdasarkan 6 prinsip reka bentuk bangunan hijau, apakah strategi-strategi dalam mereka bentuk bangunan hijau? Baik, yang pertama dari segi kecekapan tenaga. Kita tahu tenaga elektrik merupakan satu elemen yang sangat penting yang membuatkan operasi sesuatu bangunan itu berjalan lancar. Jadi melalui prinsip kecekapan tenaga ini, kita boleh menggunakan sumber cahaya matahari untuk menerangi kawasan di dalam bangunan, iaitu dengan cara menggunakan cermin luksina. Jika penggunaan tenaga elektrik dalam pencahayaan dapat dikurangkan, kita lihat berapa banyak penjabatan tenaga elektrik yang kita dapat lakukan. Bermula daripada operasi bangunan itu seawal pagi sehinggalah waktu petang. Pencahayaan sangat penting, tapi dalam masa yang sama penjambatan juga penting. Jadi konsep bangunan yang menggunakan binaan yang diperbuat daripada cermin luksina sangat efektif. Kita sedar dari segi kecekapan tenaga, hari tak selalunya cerah. Jadi dalam mencapai maksud ini, kita boleh menggunakan lampu Kalimantan jenis T5 ataupun LED yang menjimatkan tenaga serta output yang 12 ke 15% lebih pencahayaan daripada lampu biasa, serta jangka hayatnya pun lebih lama. Penggunaan sensor automatik yang boleh mengesan kecerahan cahaya dan membolehkan lampu hidup ketika dalam keadaan gelap dan terpadam dalam keadaan terang. Sensor yang boleh mengesan kecerahan cahaya ini boleh terkendali dengan sendirinya apabila diperlukan. Jadi dalam maksud ini, lampu di dalam bangunan tidaklah setiap masa hidup. Ia seterusnya dapat menjimatkan penggunaan tenaga. Dari segi kecekapan tenaga, kita boleh memanfaatkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang berada di sekitar kita. Sebagai contoh, menggunakan sistem solar. Solar panel ataupun solar fotovoltaik boleh dipasang di atas bangunan, di mana ia sangat sesuai dipasang di bangunan yang dibina di Malaysia, kerana di Malaysia yang mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun dan mempunyai cahaya yang cukup, sangat sesuai mengaplikasikan sistem solar. Dalam sistem solar ini, cahaya yang diterima akan disimpan di dalam battery bank. Okey, cahaya diserap melalui solar panel dan disimpan di dalam battery bank. Kemudian apabila diperlukan, tenaga solar boleh digunakan. Sudah tentu ia dapat menjimatkan tenaga yang kita beli daripada syarikat utility seperti TNB. Selain itu, sumber tenaga yang boleh diperbarui seperti angin. Bangunan boleh menggunakan wind turbine yang dipasang di atas bangunan. Apabila angin bertiup kencang, turbine akan menjana tenaga elektrik, di mana penggunaan elektrik dapat digunakan daripada sumber yang didapat daripada wind turbine. Ini juga salah satu cara yang efektif. Jadi penggunaan sumber tenaga boleh diperbarui, boleh digunakan di bangunan-bangunan yang ada di Malaysia. Okey, jadi prinsip kedua dalam reka bentuk bangunan hijau. Yang kedua, kualiti persekitaran dalaman. Bagi mengoptimumkan kualiti persekitaran dalaman, kita boleh menggunakan cat yang mesra alam, seperti cat yang tiada bahan toksik di dalamnya, ataupun dalam erti kata lain, bebas VOC, iaitu bebas daripada sebatian organik yang tidak menentu.
Kita tahu cat yang terkandung di dalamnya bahan-bahan toksik boleh bertindak balas dengan pengudaraan di dalam bangunan dan seterusnya boleh menghasilkan gas-gas berbahaya. Sudah tentu pada penghuni-penghuni bangunan yang tinggal di dalam bangunan itu dengan jangka masa yang panjang akan memberikan kesan terhadap kesihatan dalam tempoh jangka waktu yang panjang. Bayangkan sekiranya orang di dalam bangunan itu bekerja satu hari 8 jam dan bekerja selama bertahun-tahun. Sudah tentu sedikit sebanyak dapat memberi kesan terhadap kesihatan mereka. Selain itu juga penggunaan cat yang anti alga dan juga cat yang antibakteria, antivirus juga sekarang banyak didapati dalam pasaran yang boleh diaplikasikan dalam bangunan hijau. Ini kerana dari segi cat dan kualiti dan kaitannya dengan kualiti persediaan dalaman boleh memberikan kesan secara langsung. Sebagai contoh, bagi orang yang sensitif pada asma, sudah tentu kualiti pengudaraan dalaman sangat penting. Jadi penggunaan cat yang tiada bahan toksik di dalamnya dan penggunaan cat seperti yang sekarang ni ada anti alga, antivirus dan anti bau busuk juga ada diaplikasikan di dalam bangunan hijau bagi menjamin keselamatan dan menjamin tahap kualiti udara yang baik dan tidak tercemar di dalam bangunan. Satu sistem pengesan ataupun satu sensor yang boleh mengesan gas karbon monoksida ataupun bahan-bahan tercemar ataupun sebarang toksik yang terampai di dalam udara. Satu sensor yang dapat mengesan gas karbon monoksida selalunya diprogramkan mengikut tahap bacaan sesuatu gas yang diprogramkan. Sekiranya sesuatu bahan yang tercemar itu dikesan berbahaya, satu alarm akan trip dan memberi isyarat kepada penggera. Seterusnya memberitahu atau memberi isyarat kepada bilik kawalan supaya bilik kawalan boleh melakukan hebahan, ataupun salah satu sistem yang automatik. Sistem ini akan trip ke bahagian ventilation ataupun exhaust fan yang menjedut terus udara ini keluar supaya satu tindakan pantas dapat berjalan. Peringkat sensor ini, kalau menurut bangunan yang canggih, dikawal sedia oleh satu sistem dipanggil Building Automation System. Peringkat sensor ataupun pengesan ini selalunya berada di bahagian field level ataupun di bahagian bawah, di bahagian bawahan sekali untuk mengesan segala bahaya yang boleh diambilkan tindakan segera. Jadi satu sistem pengesan gas dipasang di bangunan hijau. Ia akan menjadikan penghuni yang berada di dalam bangunan berada dalam keadaan selamat. Prinsip seterusnya adalah perancangan dan pengurusan laman yang lestari. Bila kita sebut pasal bangunan hijau, sudah tentu elemen hijau perlu diterapkan di dalam bangunan. Jadi, dengan cara kita membina taman di sekeliling bangunan ataupun di atas bangunan, ia dapat memberikan suasana yang hijau serta dengan terbebasnya gas oksigen yang dilepaskan oleh pokok-pokok sudah tentu dapat menyejukkan suhu di persekitaran dan juga di dalam bangunan. Di sini kita lihat impak yang sangat besar diberikan apabila taman ataupun pokok-pokok ditanam di sekeliling bangunan ataupun di atas bangunan. Ia akan menjadikan landscape sesuatu bangunan itu kelihatan menarik. Sudah pasti penghuni bangunan ataupun mereka yang melawat bangunan akan berasa tenang, di samping menurunkan suhu sekitar bangunan dan juga di dalam bangunan. Prinsip dalam mereka bentuk bangunan hijau yang seterusnya adalah bahan dan sumber.
bahan dan sumber ni tidak kiralah sama ada bahan yang digunakan dalam pembinaan bangunan ataupun bahan-bahan yang melengkapi bangunan, seperti contoh perabot. Kita boleh menggunakan perabot yang mesra alam ataupun yang boleh dikita semula dalam melengkapkan pejabat ataupun memenuhi ruang di dalam sesuatu bangunan. Sudah tentu perabot yang boleh dikita semula akan memberikan impak yang sangat baik kepada alam sekitar. Bahan-bahan binaan yang mesra alam ataupun yang boleh digunakan dalam pembinaan bangunan hijau adalah seperti kita boleh menggunakan ashcrete ataupun timbercrete dalam pembinaan bangunan. Sebagai contoh, ashcrete adalah bahan binaannya terdiri daripada campuran abu arang dan juga konkrit. Ashcrete adalah sangat mesra alam. Ini kerana adalah bahan binaan yang diperbuat daripada abu arang yang sepatutnya sebagai bahan buangan tapi dijadikan bahan konkrit. Sudah tentu ia dapat menyelamatkan alam sekitar, dan juga bahan yang diperbuat daripada abu arang dan juga bahan konkrit ini boleh dikita semula. Sebagai contoh, apabila suatu bangunan itu sudah tidak lagi berfungsi, bahan-bahan binaannya boleh dikita semula ataupun dihancurkan menjadikan semula bahan konkrit yang baru. Seterusnya adalah timbercrete. Timbercrete ni diperbuat daripada habuk kayu dan juga bahan konkrit. Ia lebih ringan dan tidak menyerap haba. Struktur ashcrete yang lebih ringan akan membuatkan pembinaan bangunan itu lebih mudah dilaksanakan kerana bahan konkrit mudah dinaikkan ke atas. Di samping dapat menjimatkan kos dan tidak memerlukan jentera-jentera yang berat untuk mengangkut bahan-bahan binaan tersebut. Di samping itu, bahan-bahan habuk kayu yang terbuang dapat dijadikan bahan konkrit dan dikita semula. Inilah konsep bangunan hijau yang menggunakan bahan binaan yang boleh dikita semula yang dapat menyelamatkan alam sekitar. Prinsip dalam mereka bentuk bangunan hijau seterusnya adalah kecekapan air. Kita tahu dengan kecekapan penggunaan air dapat memastikan kelancaran operasi bangunan. Oleh itu, apakah sumber air yang boleh diperolehi untuk bangunan hijau? Dalam memastikan kecekapan penggunaan air dan penjimatan penggunaan air, kita boleh menyediakan tangki tadahan air hujan dan juga sistem penapisan. Air hujan akan ditadah dan dimasukkan ke dalam satu tangki simpanan. Dan seterusnya, kita boleh menggunakan air yang mengalir hasil daripada pengeluapan sistem penghawa dingin. Ia juga boleh dikumpulkan bersama air hujan yang ditadah di dalam bangunan. Selain itu juga, air yang boleh dikita semula seperti air di kawasan sinki selepas orang menggunakan sinki, ataupun air yang ada di dalam bilik mandi ditapis kemudian dikita semula dan dimasukkan di dalam satu tangki. Ia juga boleh dikita semula dalam proses untuk mengalirkan air ke kawasan tandas ataupun penggunaan yang lain, seperti contoh dalam penyiraman pokok dan juga tanaman yang ada di sekeliling bangunan. Dari segi inovasi, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh lakukan
Sebagai contoh, kita menggunakan air hasil penguapan sistem penyaman udara untuk dialirkan ke kolam ikan yang seterusnya menjadi landscape kepada bangunan. Sudah tentu air yang banyak yang dihasilkan daripada proses penyejuk bekuan di dalam bangunan boleh dimanfaatkan untuk membina kolam ikan. Itu adalah salah satu contoh di mana inovasi di dalam penggunaan air untuk bangunan hijau. Setelah kita mengetahui apa itu bangunan hijau, impak bangunan hijau, prinsip-prinsip dalam mereka bentuk bangunan hijau, dan juga strategi-strategi dalam melaksanakan bangunan hijau, di sini kita dapat membuat satu kesimpulan di mana bangunan hijau dapat memberi manfaat kepada kita dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi kecekapan tenaga. Penggunaan tenaga akan dapat dijimatkan dengan melakukan beberapa perkara yang kita telah bincangkan tadi. Sudah tentu apabila penjimatan dapat dilakukan, kos operasi dan penyelenggaraan juga akan kita dapat jimatkan. Yang kedua, dari segi kecekapan air. Kita lihat tadi bahawa air boleh dikita semula dan juga kita boleh menggunakan sumber bahan semula jadi, iaitu air hujan yang ditadah sebagai sumber air. Di sini sudah tentu penjimatan dapat dilakukan kerana kita dapat mengurangkan pembaziran. Dan seterusnya, yang ketiga, dari segi kesihatan kepada penghuni di dalam bangunan, dan seterusnya meningkatkan produktiviti. Apabila penghuni di dalam bangunan berada dalam keadaan baik dan sihat, sudah tentu produktiviti dapat dihasilkan. Dan yang terakhir adalah dari segi mengurangkan sisa toksik, pencemaran air dan juga kemerosotan terhadap alam sekitar. Bahan-bahan kita semula yang kita gunakan seperti air dan juga kawalan dari segi udara dan juga penggunaan tenaga, ia akan memberi impak yang besar kepada alam sekitar. Seperti yang kita lihat di awal video tadi, di mana saya membuat satu sinopsis mengenai bagaimana sesuatu tenaga elektrik dapat dihasilkan. Ia melalui satu proses yang kompleks di mana sumber yang diperlukan dalam penjanaan dan juga melibatkan satu kawasan yang besar dalam penjanaan elektrik ini. Seterusnya, pembebasan haba dan juga gas-gas berbahaya ke atmosfera sudah tentu akan mengakibatkan pencemaran udara. Jadi di sini aspek penggunaan tenaga itu amat dititik beratkan dalam bangunan hijau. Jadi sama-samalah kita menghayati dan memahami kepentingan bangunan hijau. Jadi itulah saja penerangan dan perbincangan mengenai bangunan hijau daripada saya. Semoga anda semua faham dengan penjelasan ini. Sekian, terima kasih.